Mana kerja dia kat luar? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebab untuk program live ni, sebab nanti kita akan ada short pada audience tu. Jadi bila exam nanti dia hit dia punchline nanti, dia hit dia punchline, kita agresif sikit. Sebab ini live, kita minta agresif sikit. Sebab sekarang pun yang dah berkumpul kat situ sebab dia orang nak pelibur. Baik, kita minta okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang yang kita utamakan tak lain tak bukan Datuk Muhammad Ustaz Zul. Masa kenal tapi tak boleh kenal. Cik Ali dan makan perjuangan. Terima kasih. Alhamdulillah wa binasrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa man wala. Dua orang lama kita kenal, semua kita kenal. Cik Nak, Puan Nak, alhamdulillah. Satu sekali pertama sekali saya bagi pihak rakan-rakan sekalian, Joni apa khabar? Mengucapkan terima kasih, selamat datang. Ini pemuda dulu yang pakai empat mata ni, kita tak kenal. Dan rakan-rakan seperjuangan, perjuangan ni makna perjuangan dalam hidup. Hidup kita ni kalau kita nak berjuang memang nak orang dan diri dan buat cabaran. Begitulah perkara politik. Kita tak heran kalau kita pembangkang tu, orang kata perjuangan pembangkang ujian ni begitu. Tetapi pertama lagi ujian kalau kita menang. Tidak Datuk. Dalam perjuangan kalau kita dah menang, untuk mengekalkan perjuangan itu memang kita kena betul-betul jaga. Jadi kita kena selalu muhasabah diri dan berkarya kepada rakan-rakan. Saya tak mahu ambil masa yang panjang sebab masa lewat. Untuk sakit hati kalau maksudnya lewat ni kereta Datuk pula tersangkut, bateri pula tahan. Tapi alhamdulillah ini satu bahan. Jadi tak lain tak bukan kita menjemput untuk memberi ceramah. Kita katakan buatan ceramah perdana lah, ceramah perdana kita untuk menuntik dan memberi momentum baru. Sebab kita pakai gerak 98. Sebab reformasi ini bermula pada tahun 1998. Jadi orang kata dengan tidak membuang masa, saya dengan Muhammad menyebut Datuk Muhammad Izzah Muhammad Nur. Oh, ini dulu. Okey, kita menyebut Ketua Komunikasi Gerak untuk memberi ucapan pertama dan haluan. Terima kasih dia menyebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita menguji Allah yang berjalan luar biasa kama qala fi ayatil ukhra. Ibu aqrabu littaqwa wa taqullah wa qala wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Assalatu wassalamu ala rasulih Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Muslim Majlis Saudara Izam selaku Ketua Gerak 98 Nasional, Ustaz Zul Kepala Hari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi. Saya hadir petang ini, kebetulan saya ada di Kuala Lumpur 2 hari ini. Saya ada mesyuarat pagi Sabtu malam, mesyuarat kerja saya. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk bersama-sama dengan penggerak-gerak 98 di pusat bersama bos lama saya, Saudara Zaman Mahmud dan rakan-rakan yang lain. Di persoalannya, kenapa muncul semula? Kenapa perlu reformasi semula? Kenapa pasca kemenangan 9 Mei 2018 sepatutnya reformasi telah menang, tetapi reformasi perlu direformasikan? Dia ada naratifnya, ada cerita, perjalanan cerita itu. Jadi selepas 2018 dan selepas 22 bulan pemerintah dan Perikatan Nasional merampas kuasa dengan cara undang-undang, menggunakan undang-undang untuk mengkhianat dan merampas kuasa yang dimiliki asalnya oleh Pakatan Harapan. Jadi ada 2 kerajaan dalam tempoh itu. Pertama kerajaan Pakatan Harapan, kedua kerajaan Perikatan Nasional. Jadi ada naratif cerita yang menyebabkan mengapa perlunya kita bangkit semula dan meneruskan perjuangan reformasi sebagaimana kita bangkit dulu, sebagaimana kami yang di depan ini dulu muda-muda bangkit melakukan reformasi, menuntut kerajaan, menuntut rakyat bangkit, menuntut kerajaan berubah. Itu perjuangan kita. Dan hari ini kita muncul lagi untuk tujuan yang sama. Sebabnya cerita yang saya katakan bahwa cerita definisi politik yang cuba disampaikan kepada rakyat hari ini, yang cuba ditanam dalam pemikiran rakyat hari ini adalah definisi politik yang salah. Definisi politik yang kontra reformasi. Definisi politik yang mencabar kehendak rakyat untuk berubah. Jadi hari ini kita cuba ditanam bahawa dalam politik yang menang itu betul, yang kalah itu salah. Itu yang cuba ditanam. Tidak kiralah di kalangan UMNO Barisan Nasional atau musuh kita yang lama atau Perikatan Nasional yang juga dianggotai oleh bekas rakan-rakan kita dalam keadilan dulu oleh Azmin dan pengikut-pengikutnya. Jadi kalau kita lihat naratifnya, ceritanya, kita yang kalah ini disindir, diejek kononnya bahawa kita kalah kerana kita salah. Mereka berjaya merampas kuasa kerana mereka betul. Itu di kalangan Perikatan Nasional. Kemudian bila berlaku polemik dalam Pakatan Harapan, dan di kalangan kita sendiri, di kalangan Pakatan Harapan plus, bahawa kononnya kita mau mengambil alih semula kerajaan, kononnya kita cukup nombor. Tetapi bila keadilan sebagai satu-satunya parti reformasi, parti politik, wahana politik yang memperjuangkan reformasi yang ada di negara ini, cuba bertegas dengan prinsip, cuba bertegas dengan cita-cita reformasi, cuba bertegas dengan impian reformasi kita dikatakan tidak berkompromi. Kita nak kompromi apa? Kita nak kompromi prinsip kita nak kompromi cita-cita kita nak kompromi impian kita untuk melahirkan sebuah negara Malaysia baru yang bertunjangkan kepada idealisme reformasi, cita-cita reformasi, deklarasi bermuatan paut, dan apa yang pernah kita belajar, apa yang pernah kita hadamkan sewaktu tahun 98 dan 99 lalu. Itu yang ditanam dalam jiwa kita sewaktu kita muda-muda dahulu. Itu yang kita percaya. Itu yang membuatkan kita bertahan 20 tahun dalam perjuangan ini. Itu yang membuatkan hari ini bila kita bangkit semula, bila kita cuba untuk bergerak semula, bini kata, abang gila ke? Tak puas ke? Apa yang melekat? Tak ada lah. Cuma kita mahu melihat negara ini berubah. Kita mahu melihat ada satu framework, satu rangka yang baru yang membentuk, yang mengawal pemimpin-pemimpin kita yang naik sebagai pemimpin negara. Supaya akhirnya negara ini tidak boleh
dikorupsikan oleh pemimpin-pemimpin yang tamak. Harta negara ini tidak boleh dibelanjakan sewenang-wenangnya oleh mereka yang naik sebagai pemimpin, mereka yang naik sebagai menteri, perdana menteri, exco, setiausaha politik dan sebagainya. Kita hari ini merasa inilah masanya kita bergerak semula, kita merancang semula, kita merencana semula, bahawa apa yang pernah kita buat dahulu perlu disambung semula. Kerana reformasi itu terbantut, reformasi itu tersekat oleh sikap mereka yang sama ada berada di dalam Perikatan Nasional atau juga sebahagian dari yang masih menjadi rakan kita dalam Pakatan Harapan yang tidak bersama dengan kita, bercita-cita sama dengan kita, berimpian sama dengan kita untuk melahirkan sebuah negara yang Malaysia yang baru, yang mengerajai perubahan. Hari ini kita lihat sama ada ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri dalam Kerajaan Pakatan Harapan atau hari ini di bawah pemerintahan Perikatan Nasional, kita kembali ke cara pemerintahan yang lama, kaedah yang lama, sebagaimana berpuluh tahun kita diperintah oleh Amanah Barisan Nasional. Jadi kita seperti kalah sekali lagi dan perlu bangkit untuk mengajar semula rakyat mengapa perlu berubah, mengapa reformasi itu penting, mengapa reformasi itu perlu diangkat. Apa cita-cita kita? Adakah cita-cita kita kerana Anwar Ibrahim? Tidak. Seperti saya selalu kata, Anwar Ibrahim ini sudah menjadi satu institusi. Kita ambil dari batang tubuh Anwar Ibrahim itu apa yang difikirkannya, apa yang diutarakannya, apa yang dituliskannya, apa yang digagaskannya. Itulah yang kita perjuangkan. 10-20 tahun akan datang, kalau kerajaan belum berubah, kalau kita masih di pihak yang kalah, di pihak pembangkang, perjuangan reformasi ini akan terus. 20 tahun akan datang, Anwar Ibrahim pun mungkin sudah berumur berapa. Tapi reformasi ini perjuangan rakyat yang cerdik dan celik untuk melihat Malaysia akhirnya mempunyai barisan pemimpin yang boleh diharap. Bukan boleh diharap untuk memberi duit kepada rakyat, boleh diharap untuk menjaga duit rakyat yang diamanahkan kepada mereka. Itu yang betul. Sebab menjadi pemimpin gerakan reformasi bukan sekadar mahu menjadi wakil rakyat yang baik. Menjadi wakil rakyat yang baik dicalonkan bertanding, menang, buat kerja di kawasan, membantu rakyat di kawasan dengan harapan penggal akan datang dipilih lagi, jadi calon lagi, menang lagi dan seterusnya. Kalau begitu Malaysia tidak berubah. Kalau begitu kita boleh cari ramai di kalangan wakil rakyat UMNO sendiri yang baik macam tu. Tapi perjuangan kita bukan sekadar itu, bukan setakat itu. Jadi bila kebelakangan ini kita lihat naratif cerita itu, cerita yang cuba dimomokkan kepada rakyat bahawa bila kita kalah, bila kuasa yang kita pegang dirampas, itu bukti bahawa kita salah. Itu bukti bahawa perjuangan kita salah. Itu yang cuba dimomokkan kepada rakyat. Di kalangan kawan-kawan kita pula cuba memberitahu bahawa cerita politik ini hanya kuasa. Pertimbangannya tidak kira apa. Meletak Mahathir kembali menjadi Perdana Menteri atau mengikut telunjuk Mahathir mahu siapa pun yang berada di atas, semata-mata mahu berkuasa kembali. Itu bukan reformasi. Rakyat memberi mandat kerana percaya dengan lawangan kita, kerana percaya yang kita betul-betul beriltizam, betul-betul berhasrat, betul-betul bertekad mahu mengubah negara ini. Kalau sekadar untuk punya kuasa, baik bos kekal dalam itu, betul. Jadi sebagai langkah mulanya di Selangor ini, kita bermula di sini.
Di Ampak dikatakan ini kawasan Zuranda, ini juga kawasan Azmi. Nah, jadi di Selangor kita bermula di sini. Pertama, untuk memberitahu bahawa pejuang di dalam keadilan, pejuang reformasi belum mati. Kita tidak takut untuk bangkit lagi melawan segala apa yang kontra reformasi, segala apa yang bentuk pengkhianatan, segala apa bentuk petualangan terhadap perjuangan rakyat. Dan kemudian bila mereka mendapat kuasa, mereka menipu pula rakyat, memberitahu bahawa mereka lah yang bekerja untuk rakyat. Sedangkan mereka cuma memberi untuk menutup mulut rakyat. Itu saja. Saya rasa sebagai permulaan, sekadar itu sahaja. Perjalanan gerak 98 masih jauh, masih panjang. Banyak kalau mau diceritakan, tetapi petang ini masanya agak terhad dan kita ada pimpinan-pimpinan gerak 98 di sini. Jadi saya rasa setakat itu sahaja dari saya petang ini. Saya sudahi dengan wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi! 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 Reformasi, gelombang reformasi baru. Bangun kembali. Terima kasih kepada kita punya ketua komunikasi gerak 98 itu Rian. Alhamdulillah. Kata orang lama, kata tidak pandai itu. Lama berburu berbulan-bulan, kelapa puding jadi santapan. Lama bukan persoalan. Apa yang penting niat, bukan semangat. Kalau semangat semua dah betul jawatan. Niat perjuangan. Saudara-saudari, kita mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah. Sedari gila lah tuan punya rumah. Semoga Allah berkati dan rahmati beliau dan sentiasa mendorong beliau untuk terus beristiqamah. Dan majlis dengan ini menjemput tak lain tak bukan timbalan, iaitu Ustaz Zul. Nun jauh daripada Perak datang ke sini. Dipersilakan Ustaz Zul sebagai timbalan Presiden Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib sesuatu kaum sehinggalah Dia merubah apa yang ada pada diri dia sendiri. Saudara sekalian, saudara pengurusi Kandar Rosli kita, saudara sahabat saya Abdul Halim, sahabat saya yang lama Parti Keadilan Nasional dulu bersama rakan Angkatan Muda, Surah Izam dan juga Ketua Pemuda Keadilan Nasional. Kami pernah bersama dalam Pemuda Nasional Keadilan. Saudara orang lama, para otai, hadirin hadirat yang dimuliakan. Tuan-tuan sekalian, bila sebut kehidupan ini, Allah meletakkan kita ini mesti sentiasa melihat ataupun fokus kepada perubahan. Ayat yang saya baca tadi menjadi tuntutan kepada kita bahawa kita harus berubah. Sebenarnya Tuhan akan merubah nasib bangsa, nasib kaum, nasib umat ini akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita merubah apa yang ada pada diri kita, apa yang ada pada diri orang di sekeliling kita. Saudara sekalian, saya ingin mengingatkan semula 21 tahun yang lalu Parti Keadilan khususnya dan para reformis sudah melakarkan sekurang-kurang saya nak sebut 3 lakaran sejarah. Kita jangan lupa, ini sejarah. Dan sejarah ini harus kita ambil untuk kita
menakar masa depan. Apa dia? Saudara, jangan lupa 2 September Saudara Anwar Ibrahim dipecat kerana dizalimi oleh siapa? Dr. Mahathir. Disebabkan Anwar dizalimi, ketika itu keadilan dan khususnya sosok pribadi Anwar telah membangkitkan gelombang rakyat untuk sedar betapa besarnya arti perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, peranan keadilan dan para reformis, khususnya keadilan. Jangan lupa 2016, siapa yang menubuhkan Pakatan Harapan? Siapa yang mencetuskan perlunya Pakatan Harapan? Sekali lagi, sosok Datin Sri Wan Azizah Ismail dengan Rafizi mencadangkan supaya kita aturkan ada satu pasukan yang namanya Pakatan Harapan. Ini juga merupakan satu lakaran sejarah yang kedua. Dan kalau saudara teliti betul-betul, wujudnya amanah kerana peranan kita. Jangan lupa. Dan yang ketiga, yang terbaru, apabila Anwar Ibrahim dengan tegas prinsip menyatakan tidak ada jalan lagi untuk kita bersama dengan Dr. Mahathir. Saudara setuju atau tidak? Tidak ada jalan, tuan-tuan. Sudahlah kita ditipu. Sudahlah kita diinaya. Pada 20 tahun yang lalu Mahathir menzalimi Anwar Ibrahim dan rakyat. Betul atau tidak? Pada 22 bulan yang lalu Mahathir menipu dan semua orang. Betul atau tidak? 22 minggu Mahathir bercakap temberang. Dan kita tak benarkan walau 22 saat dia akan terus menipu dan memperdayakan kita. Dengan sebab itu, tindakan dan sikap Anwar Ibrahim menyatakan no way to Mahathir. Dengan sebab itu, saudara sekalian, bila kita teliti pandangan penganalisis politik yang menyatakan, jangan risau tuan-tuan, sejak Mahathir letak jawatan dengan keputusan secara sendirian, pengaruhnya sudah merudum. Sejak dia tidak ada jawatan dalam bersatu dan dipecat, bertambah merudum lagi. Apalagi setelah dia mengisytiharkan dia tidak mahu bekerjasama dengan Anwar Ibrahim, peratus ataupun sokongan terutama pengundi Melayu terus merudum. Apa maknanya? Maknanya Mahathir ini tak laku dah, tuan-tuan. Siapa saja yang ada hasrat nak bekerjasama dengan Mahathir, dia kita anggap sebagai musuh kita. Sepanjang 22 bulan kita tahu siapa kawan, siapa dia lawan. Selama 22 bulan kita tahu siapa ulama, siapa dia ulama jadian. 22 bulan kita tahu siapa yang betul-betul setia dengan parti dan siapa dia yang pengkhianat. Tuan-tuan, 21 tahun agenda reformasi belum lagi berjaya. Dengan sebab itu, gerak tampil untuk memastikan agenda reformasi ini akan terus berjalan dan dilaksanakan, dan kita yakin siapa yang layak untuk melakukan reformasi ini. Tidak lain ialah kerana sosok yang bernama Anwar Ibrahim. Pasal dia yang mencetuskan reformasi. Dan dialah yang layak, yang arti makna reformasi, bukan Mahathir. Dengan sebab itu, dalam tempoh 22 bulan, dia boleh buat apa saja. Itu watak sosok Mahathir yang kita jangan harapkan dia untuk melakukan reformasi. Bukan itu saja, siapa lagi pimpinan dalaman kita sebelum ini yang menggagalkan reformasi? Tuan-tuan tahu? Mereka tak tahu, ini paling dia ni. Surah Azmin Ali. Siapa lagi yang juga merupakan pimpinan kita sebelum ini? Zuraidah. Pengkhianat. Jadi dua-dua ni sudah kita anggap sebagai pengkhianat. Jadi tugas gerak 98, kita ingin mengatur semula
mengembalikan semula bangkitan kesedaran rakyat, meminta semua para reformis, tidak ada pilihan lain. Betul, parti kita sudah menang, parti kita sudah menjadi dominan dalam rakan-rakan parti politik, tapi kita tidak boleh biarkan mereka. Pengalaman kita, perubahan ini akan berlaku bila dia dilakukan oleh siapa? Oleh rakyat. Justru itu kami buat keputusan rakyat harus disegarkan kembali reformasi ini. Itu antara lain bagaimana kita mencetuskan gerak 98 ini mesti dilakukan. Lepas ini kita nak orang wanita pula cari. Ini orang lama 2 orang. Baik, tuan-tuan sekalian, saya nak ini sedikit lagi sebelum kita serahkan kepada Izam. Tuan-tuan, apa realiti yang berlaku sekarang? Kezaliman terus berlaku, rasuah terus mengenjara. Apakah tidak kita sedar dan kita lihat dengan mata kita sendiri? Sebenarnya antara tujuan Mahathir untuk mengekalkan kuasa dia ialah untuk menyelamatkan Brony dan anak-anaknya. Yang kita tahu dia adalah perasuah besar. Kita tahu Azmin adalah perasuah besar. Kita tahu Zuraidah adalah rasuah dan menyogok wang kepada mereka nak menyokong. Dan yang terbaru kita tahu Tan Sri Muhyiddin, walaupun dia pernah bersama dengan kita, tapi apakah saudara bayangkan dia sanggup melupakan kita? Sebaliknya dia bawa gerombolan perasuah bersama dengan dia. Tak kira sama ada UMNO, Zahid, Najib, termasuklah dia membawa sendiri. Rakan lama kita PAS. Maknanya mereka bersekongkol. Dengan sebab itu poin saya yang terakhir, tuan-tuan sekalian, kita ambil kesempatan sikap rakyat yang mengelojak untuk membangunkan kesedaran ini hasil daripada tindakan Anwar Ibrahim, menyatakan biar kita menjadi pembangkang asalkan kita tidak bersama dengan Datuk Mahathir. Kita masih meletakkan harapan di AP atau amanah kena betul mempertahankan prinsip, bukan jawatan, bukan habuan. Jangan dipedaya dengan janji 6 bulan, jangan dipedaya dengan janji 1 tahun. Kita sudah mengalaminya. Yang kita tahu misi Mahathir, pertama sekali Mahathir ni dia nak mengetui Pakatan Harapan. Apa cita-citanya? Nak hancurkan Pakatan Harapan. Itu dia vision dia sebenarnya. Yang kedua, dia nak pastikan Mahyudin tewas ataupun tidak jadi PM. Itu kerja Mahathir. Dia tak suka Najib. Macam mana Najib, dia tengok kekuatan, dia join dengan kita. Sekarang ni dia marahkan Mahyudin pula. Kan dia sebut dalam tiap-tiap ceramah dia, kita nak jatuhkan Mahyudin. Tapi dalam masa yang sama yang lebih besar kejahatannya ialah dia tidak membenarkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ini sebenarnya. Dengan sebab itu dia pergi sana, pergi sini, kali sana, kali sini. Akhirnya dia pula menyatakan Syafi'i afdal jadi Perdana Menteri. Kalau kita nak masuk lubang berak 2 kali, tuan-tuan. Dan yang tersirat daripada itu ialah dia nak menjadikan pengkhianat yang terbesar sekali di Malaysia ni, Azmin Ali, jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan setuju ke tuan-tuan? Ini di sebalik kenapa dia tidak menyentuh soal Azmin. Dia membenarkan langkah Sheraton berjalan. Dia melindungi apa keburukan Azmin. Dan baru-baru ini, sama ada betul atau tidak, tapi kita anggap ini satu rancangan dia. Dia berjumpa dengan Azmin dan orang-orang lama nak rancang. Yang penting aku nak jadi Perdana Menteri, walaupun umur aku dah 100 tahun. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan,
pengumuman yang terbau, Safi Afdal jadi PM, Mukhriz jadi timbalan PM, Anwar Ibrahim timbalan PM juga. Dia ingat Anwar ni macam mana katanya. Dia sama dengan Mukhriz juga. Dia tak tahu Anwar lah orang yang mampu menyelamatkan negara kita. Kita sudah diuji dengan PM yang lalu, dengan Najibnya, perompak negara, dengan Mahathirnya sebelum ini, dan sekarang ini tiba giliran Mahyudin. Dan kita tidak ada rekod lagi tentang prestasi Anwar. Cuma yang ada bila Anwar jadi timbalan Perdana Menteri, beberapa kejayaan dia sebagai Menteri Keuangan yang bagus, seorang tokoh politik, seorang tokoh agamawan, seorang tokoh yang menyantuni rakyat. Kalau begitu berilah peluang dia sebagai PM selepas ini. Jadi oleh sebab itu, gerak antara lain nak menyedarkan kita bahawa keutamaan kita ialah membangkitkan rakyat, menyeleweng, membasmi penyelewengan, memastikan setakat ini untuk akan datang, 5 tahun akan datang, Anwar Ibrahim must be PM yang ke-8. Kalau lepas ke-9 ya. Selepas itu kita cari orang lain. Banyak orang lain depan-depan kita ni banyak ni. Kita pun tak boleh harap. Bukan tak boleh harap, maknanya kita juga kena harus persiapkan pimpinan. Siapa selepas Anwar? Kalau saya tanya tuan-tuan, siapa selepas Anwar? Kita tak boleh jawab. Jadi dengan sebab itu, gerak juga tampil untuk mengajak anak-anak muda, mari bersama dengan kami gerak 98 untuk membangkitkan semula kesedaran rakyat supaya berlakunya perubahan di dalam negara kita ini, insya-Allah. Reformasi, 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 reformasi. Takbir. Waalaikumsalam. Terima kasih hadirin dan Ustaz Zul. Majlis juga mengucapkan kepada yang berusaha berumur, segala usaha, segala hadir dan rakan-rakan, juga kepada pemuda-pemuda rider-rider yang bersemangat. Satu saja saya nak mengingatkan pada hadirin, ini adalah satu reformasi yang sentiasa kena bangun. Reformasi lama dah tentu. Masa dalam PH selalu leka, dibuat orang mimpi, sana jawatan, sini jawatan, sana payung, sini payung, habis jadi untuk. Jadi untuk anda semua, terima kasih. Kata orang lama, membujur lalu melintang patah, patah tembuk, hilang berkat. Biar terkubur, jatuh, rabak, namun unjuk tidak sekali. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan, tak lain tak bukan, memang ahli reformasi, pemuda dulu yang begitu hebat, yang selalu datang turun ke Ampang. Dulu namanya Ampang Daya, kemudian dipecah jadi Pandan dan Ampang. Saudara Datuk Muhammad Izam, Muhammad Noh, kita jemput untuk memberi kata-kata semangat api untuk meniupkan hidup reformasi kembali. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi. Yang saya muliakan Haji Rosli, Abang Lee, laku musi majlis, macam garang ni. Timbalan saya Ustaz Zulkifli Ibrahim, Badan Ketua Gerak, Ketua Komunikasi Gerak Ustaz Zukri, Ketua Exco Muda, Saudara Halim, Ketua Gerak Ampang, Timbalan saya di Selangor, Saudara Haji Sarani, Ketua Gerak Perak, Saudara Zamak Sari, Ketua Gerak Kelantan, Otai-otai, orang lama,
profesor pun ada. Ramailah saya nak sebut semua. Saudara yang saya muliakan, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana dapat sampai di Ampang buat pertama kali sebagai Gerak 98. Alhamdulillah, sambutannya luar biasa. Ya, hebat. Ya, di Ampang ini hebat. Ya. Sampai-sampai dapat baju. Mana tak hebat? Baju ni orang Ampang buat. Bukan saya buat. Orang Ampang buat. Saya ucap terima kasih saudara Saha bagi tepukan Muruh. Bagi free. Cuma logo ni orang Perak. Dari Aina Syahida, orang Perak, orang anak muda. Ucu-ucu terima kasih, dia tak ada sini. Dia yang buat. Ya. Ucap terima kasih. Memang hebat dengan motonya, puluhan motor anak-anak muda. Saya teringat, dah lah pakai baju hitam. 20 tahun dulu sumpah keramat macam ni lah. Dengan motonya, dengan konvoynya. Special branch pun boleh tanya lah. Sejak kaki pukul 2 petang tadi Ampang, dia eko terus. Tak apalah. Dia boleh jalankan tugas mereka, saya pun jalankan tugas saya. Apa tugas kita, saudara? Tugas kita untuk buru pengkhianat. Pengkhianat paling besar, dua jembalang paling besar, yang perosak paling besar pada kerajaan reformasi, dua-dua ada di sini. Parlimen ni Zuraida, Don Bukit Antarabangsa Azmin Ali. Betul? Sebab tu kita datang sini. Sebab apa? Sebab kita kena serius dengan pengkhianat ini. Kalau dalam perang, orang khianat, pancung. There's no compromise. Ini dalam perang, tak ada maaf. Apatah lagi mengkhianati perjuangan. Perjuangan reformasi. Kerajaan reformasi yang dibina dengan apa? Dengan semangat dan mandat rakyat. Dengan undi rakyat. Mereka khianat. Ada yang kata saya pun dulu pernah keluar. Ya, betul. Saya keluar, saya pernah UMNO bersama UMNO. Tetapi UMNO pada masa itu UMNO yang berkuasa. Kita tak ada ruang pada masa itu. Untuk jatuhkan mereka, saya ada ruang sikit. Pak Allah minta saya bantu daripada BPR PSPRM. Saya masuk kerana ada ruang itu. Tak betul, saya lawan mereka. 1MDB, saya orang pertama. Saya letak jawatan, saya saman, dan saya round bersama-sama dengan saudara. Patutnya saya lawan di Pekan pada pilihan RU yang lalu, PRU 14 yang lalu. Tapi pasal nanti besar Selangor masa itu lah. Ini yang Jembalang minta tolong saya di Selangor, saya tak pergi sana. Tetapi saya saman, saya bersama saudara, saya bersama Pakatan Harapan. Kita tumbangkan, kita tarik balik kuasa mereka. Ini saudara, pengkhianatan sekarang, mereka bagi kuasa. Mereka ini sudah jatuh, yang korup elit ini sudah tumbang, rakyat sudah bagi keputusan pertama kali dalam sejarah Malaysia, tumbang. Yang korup elit puluh tahun, yang ganapkan harta negara, ini tumbang. Kita ada pengkhianat. Kalau sekadar muslihat, bantai sana, bantai sini, lompat sana, lompat sini, attack sana, attack sini, saya tak heran. Tetapi pengkhianatan ini maknanya apa, saudara? Pengkhianatan ini memberi balik kuasa kepada kelompok-kelompok elit korup yang telah berkuasa puluh tahun. Mereka bagi balik kuasa. Ini pengkhianatan terbesar yang kita tidak boleh maafkan. Sebab itu Gerak Selangor, kita bermula di Ampang. Kita bermula di Ampang. Kita mau buru mereka. We want to find them. We want to trace them. Kita nak cari mereka. We want to fight them. Kita mau berhujah dengan mereka. We want to finish them off. Kita mau habiskan mereka kali ini. Sebab itu kita pilih di Ampang. Sebab ada orang tanya sebab apa tak Gombak. Gombak pun dia Jembalang lah. Ada di Parlimen. Tetapi Gombak kita ada Panglima besar. Kita ada Menteri besar di situ. Dia masih bersama PKR. Dia sudah menyatakan taat setia dia. Dan kita beri ruang kepada dia untuk kemudikan jantera di sana. Kita bantu. Tentunya kita akan bantu. Tetapi Ampang ini nampaknya belum ada. Sebab itu saya dan teman-teman hadir untuk kita beri semangat. Bukan sekadar itu, kita bagi komitmen. Kita telah menetapkan Gerak 98, kita telah menetapkan
untuk kita menetap di Ampang dan jadikan Ampang base kita. Ini komitmen kita pada hari ini. Saudara yang saya muliakan, mengapa gerak 98? Karena inilah semangat awal perjuangan. Inilah manifestasi pertama perjuangan reformasi pada tahun 1998. Ini entiti pertama. 27 September 1998. 2 September 98 Anwar pecat. 20 September dia ditangkap. 27 September Gerakan Keadilan Rakyat atau short formnya gerak ditubuhkan. Seminggu saja kena tangkap Anwar. Lebah mata belum berada lagi, kita tak tahu dia dah kena tangkap. Tetapi ya, kelompok-kelompok politik, NGO, saya masih ingat masa itu dikutai oleh Ustaz Faldin Noor, Presiden PAS. Presiden PAS yang betul PAS, bukan Presiden PAS yang fail. Presiden PAS yang ke depan menentang kezaliman, yang ke depan mempertahankan orang yang ditekan, yang ke depan menolong orang susah. Semasa saya dalam ISA dan teman-teman 10 reformasi 10, pada masa ISA 10 reformasi 10 itu tak ada orang PAS. Semuanya keadilan ataupun individu biasa yang tidak berparti. Tetapi Ustaz Faldin Noor tampil untuk membela kita. Itu Presiden PAS yang PAS. Sebab apa? Sebab dia benar-benar menghayati amanat yang pernah ditunjukkan oleh khalifah-khalifah Islam sebelum itu. Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pernah sebut dalam khutbah pertamanya apabila memegang tampuk kuasa. Apa katanya? Yang paling dekat denganku adalah yang paling lemah di kalangan kamu. Ini Presiden PAS sekarang, yang paling dekat Perdana Menteri. Terbalik dengan Presiden PAS dulu, Ustaz Fadil rangkul kita yang susah. Ustaz Fadil pada misi itu bersama-sama dengan kita. 98 ketuai gerak. Ya, ada kontroversi, ada tentangan daripada kalangan pimpinan PAS, tapi dia tegas. Sebab ini dia perkara kezaliman, Anwar dipenjarakan dan kebangkitan rakyat biasa melawan kelompok-kelompok pemerintah, melawan Perdana Menteri pada masa itu. Yang tu, Perdana Menteri yang tu. Yang sekarang duk melelong lagi, saya dua ni. Ya. Dia lawan, itu Presiden PAS. Presiden PAS sekarang apa kerja? Masa Najib Perdana Menteri, dia sokong Najib. Kita bagilah macam-macam 1MDB. Saya bagi. Saya bukan kata orang, saya bagi. Sebab saya ni Kementerian Kewangan. Sebelum saya letak jawatan dan saman 1MDB, Najib Nurul Razak dan seluruh lembaga 1MDB, saya Kementerian Kewangan. Saya dah ada maklumat. Mahathir pun saya jumpa. Pada masa itu dia dengar lah. Dia bersama lawan, okey. Lepas tu ada orang kata, bukan apa sekarang you tak sokong Mahathir. Dulu you sokong, ya. Masa tu dia betul. Tak nampak diktator dia. Dia lawan kleptokrat, saya sokong. Saya Kementerian Kewangan, saya jumpa dia masa tu. Masa tu tak ada lagi, tak ada deklarasi rakyat, tak ada lagi Pakatan Pakatan Harapan ya. Tak ada lagi pada masa itu. Bersatu tak ada lagi. Pakatan Harapan PH dah ada, tapi bersatu tak ada lagi. Saya dah jumpa masa itu. Sama. PAS, saya juga bagi perang, tak terima. Kata apa? Tak cukup bukti. Masih pertahankan Najib. Sebab dia Perdana Menteri. Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, dia bersokong Dr. Mahathir. PAS. Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dia begitu sokong Muhyiddin. Zaman Mahathir jadi Perdana Menteri, dia sibuk usul undi percaya. Ini Muhyiddin jadi Perdana Menteri, sehari dua ni buat usul undi percaya. Ini macam mana seperti Islam? Kalau ikut betul-betul semangat yang ditunjukkan oleh Khalifah Islam, semangat yang ditunjukkan oleh Presiden PAS pada tahun 1998, yang mengikuti gerak 98, apa semangatnya? Dia melawan Perdana Menteri, dia melawan orang yang berkuasa, dia mempertahankan orang yang susah, yang dizalimi, yang ditekan oleh pemerintah. Berbeza dengan PAS yang ada. Semangat ini yang kita mahu.
Semangat ini yang kita mau ingatkan ke kawan PAS. Gerak 98 bukan soal PKR sahaja. Betul tunjangnya PKR, tapi pada masa itu, pada masa 27 September 1998, tidak ada PKR, tidak ada Parti Keadilan lagi, tak ada lagi. Yang ada PAS, yang ada apa? DAP, yang ada apa? Parti Rakyat, dan yang lain-lain NGO. Mereka yang bersama, semuanya bersama, semuanya boleh buat keputusan bersama dalam tempoh 7 hari, saudara. It's very important. Kita kena faham, terutama yang muda ni, kena faham betul-betul. Sekarang nak buat keputusan punya susah, betul. Macam-macam, sampai nak jadi penamai pula. Kan? Yang heran ni yang jadi penamai ni, dia nak menamaikan orang umur 95 tahun. Tak bengong ni. Dulu dia menteri, dah tak ada kerja menteri, kan sibuk jadi mediator. Ini masalah. Hari ini sekarang susah, sampai sekarang tak ada keputusan. Sekejap yang tu, sekejap yang ni. Nah, semalam dah orang lain pula jadi Perdana Menteri, dah anak dia pula jadi Perdana Menteri. Dendong-dendong, kita pun susah nak buat keputusan. Yang PH nak pun susah nak buat keputusan. Oh, kena bincang dulu Majlis Presiden. Apa nak kena bincang lagi? Mengapa tak boleh buat keputusan masa itu juga then? It is a very clear cut. Macam mana boleh? Saya tak ada masalah dengan Syafiq Abdal. Syafiq Abdal ni senior saya di Victoria Institution, VI. Saya sekolah VI dulu, dia senior saya. I have no problem with them. Tapi dari segi prinsip tak betul. Macam mana? Dia bukan sebahagian daripada PH. Dia bukan sebahagian daripada koalisi reformasi. Apabila namanya ditampilkan, mengapa kawan-kawan dalam PH tidak boleh tolak serta-merta? Why do you have to go back and discuss? To discuss one. Mengapa susah sangat buat keputusan? Why? Why pada dulu tahun 1998, 27 September 1998, we can make a decision within 1 week untuk bina satu gagasan yang paling besar yang pernah ditunjukkan dalam Malaysia semenjak merdeka. Why? Why it is so difficult now? Mengapa susah sangat? Orang Pang nak cakap orang putih sikit lah. Why? Mengapa susah? Sebab apa? Sebab kita banyak kepentingan, kita banyak perkiraan, banyak percaturan. Susah sangat. Fail macam-macam saya dengar. Ini yang susah. Sebab itulah kita mahu bawa kawan kembali kepada gerak 98, kepada semangat gerak 98 itu. Semangatnya apa? Semangatnya itu tulus, ikhlas, perjuangannya jelas, perjuangan yang betul, saudara. This is not complicated. Tak susah. Yang jadi susah ni banyak kepentingan. Sebab itu dulu gerak boleh tubuh dalam hanya masa 1 week, 7 days. Ini pada anak banyak yang muda, saya minta maaf, Dewan tak boleh penuh, dah penuh. Ada banyak yang tak ada kursi duduk luar, sebab kita masih dalam PKP, tak boleh dapat yang lebih besar. Tapi saya rasa live ni mereka dapat tahu. Kita mau ingatkan, ini dia semangatnya. Semangatnya apa? Semangat yang ditunjukkan oleh Ustaz Fadzil Noor, Presiden PAN. Semangat yang ditunjukkan oleh Datin Sri Wan Azizah, yang pada masa itu baru masuk politik tak sampai sebulan. He's just a wife of the former Deputy Prime Minister, yang baru kena pecat, yang baru kena masuk dalam penjara. Dia buat keputusan. Dia boleh buat keputusan. Dan yang lain-lain pada masa itu, pemimpin-pemimpin lain, Chen Man-hen, saya ingat, Lim Kit Siang dari DAP, boleh buat keputusan. Dan dengan keputusan itu, dan daripada saat itu bermulalah gerakan dengan adil pada Disember 1998. Lepas itu tertubuhnya Parti Keadilan dengan dokongan juga gerak dan adil ini yang diterajui oleh Ustaz Fadzil Noor untuk membentuk Parti Keadilan Nasional pada 4 April 1999 dan seterusnya. Ini semangatnya, saudara. Ini semangatnya, dan ini sebab kita dalam gerak 98 ini yang kita bawa. Saudara yang saya kasih sekalian, seperti yang saya sebutkan tadi, we cannot compromise sama Canada. Bila Kapten Hafsmah masuk, saya pun ingat dia askar. Saya sempat singgah rumah dia tadi. Saya sempat singgah 5-6 rumah tokoh-tokoh lama reformasi di Ampang ini. Alhamdulillah, saya nak bagi tahu saudara, tak ada satu pun
yang ikut Zuraida dan Azmi Ali. Tak ada seorang pun. Semua masih bersama dengan Pejabat Reformasi. Sebab mereka faham betul. Kalau ikut tanya Kapten Asmah, dia tentera, lagi senang. Siapa khianat, tembak. Nulis macam dia. Itu yang sebenarnya. Dalam sejarah perjuangan, saudara, kalau mau jadi bala tentera yang besar, kalau mau membina sejarah, kalau mau menjadi pasukan yang membina, melakarkan sejarah, yang boleh melawan musuh, antara perkara paling pokok, no kompromi terhadap pengkhianatan. Very serious terhadap traitor. Ini yang kita mau terapkan. We have to fight them. We have to head on with them. Kita mesti berdepan dengan mereka. Kita mesti berhujah. Kita mesti bersama mendepani kawan penyokong-penyokong. Kalau di Ampang ni ramai penyokong, ya. Undi mereka 10,000. Majoriti mereka 10,000. Walaupun bukan undi pada mereka, undi pada Parti Keadilan, tetapi menjadi tanggungjawab kita untuk kembali kepada pengundi dan pahamkan mereka apa yang kita perjuangkan. Apa yang kita perjuangkan? Apa salah mereka? Apa dosa mereka yang paling besar? Mengapa kita tak boleh kompromi dengan mereka? We have to explain. We have to explain. Kita kena turun. Kita bukan sekadar boleh kita sokong PKR, kita sokong Presiden. Itu bukan cara lawan pengkhianat. This is not the way. We have to fight. We have to go head on. Dan kita berjuang dan kita nyatakan dengan informasi, dengan fakta, dengan prinsip, dengan falsafah, dengan keyakinan, dengan keberanian. That is what they call the courage or conviction. Ini yang mesti ada. Ini yang ada pada tahun 98. We are very firm. We are very courageous. Kita betul-betul yakin. Why we are yakin? Because kita benar-benar yakin bahawa Anwar itu dizalimi. Wala tarkanu ilal ladzina fatamassakumun nar. Ayat itu kita punya. Ayat pendek saja. Tapi itu yang kita pegang. Saya dan tuan-tuan pemuda, Ustaz Zul lah, Ustaznya. Ustaz Badrul Amin, kita punya tokoh daripada Al-Azhar yang bersama Exco muda, antara pakar rujuk kita. Kita turun dan kita tegangkan dan saudara dapat tengok perubahan, gelombangnya. Sebab apa? Sebab jelas. Sekarang kita kena jelaskan. Ini serangan terhadap reformasi, serangan yang luar biasa. Tak pernah disaksikan. Serangan yang sebegini itu 22 bulan saja tumbang sebuah kerajaan reformasi. Tumbang kerajaan ini. Sebab itu kita harus bangkit dan lawan dan depani mereka. Kita kena fight, kita kena tegangkan. Mengapa? Seperti yang saya sebutkan tadi. Mereka sudah melakukan dosa besar. Kerana apa? Kerana memberi kuasa kepada orang yang sudah dijatuhkan. UMNO itu sudah jatuh. The elite korup ini sudah terbuang. Sudah tak ada kuasa. Sekarang pengkhianatan mereka memberi kuasa kepada mereka, kepada kelompok-kelompok ini. Dia boleh pilih-pilih pula JLC mana dia nak. Tak gila kita buat. Kan? Orang Selangor lah juga. Ketua Selangor kan dah bagi MIC, letak jawatan. Naik minta pula JLC lain, dapat pula. Dia boleh pilih-pilih JLC. Dulu mereka penyamun. 60 tahun mereka samun. Kita dah round satu Malaysia. Kita dah yakinkan rakyat. Rakyat buat keputusan dalam negara, luar negara. Yang luar negara balik, bayar tiket sendiri, bawa pergi undi. Yang dalam negara yang susah, yang capek, macam-macam. Datang untuk mengundi, untuk beri satu keyakinan dan harapan baru. Jatuhkan, tumbangkan ini semua perasuah-perasuah elit korup ini. Apa yang kita buat, apa yang pengkhianat lakukan, mereka bukan sekadar khianat kepada parti. Saya sebutkan sekali lagi, sekadar khianat kepada parti, sekadar nak lawan presiden, sekadar nak lawan Anwar Ibrahim, itu saya tak heran. Saya pun pernah lawan Anwar Ibrahim, tapi saya tak pernah sampai bagi kuasa kepada orang yang korup dan elit untuk berkuasa balik dan lakukan apa yang mereka lakukan puluhan tahun terhadap rakyat. Ini saya tak pernah lakukan. Saya betul masuk UMNO, tetapi saya masuk dengan misi tetap untuk lakukan reform. Sebab itu BPR bertukar pada SPRM. Tak ada reform. Apabila Najib ambil alih 1MDB, kes 1MDB dan sebagainya, saya lawan dari dalam. Dan bukan sekadar saya letak jawatan,
saya saman. Saya tak heran dengan jawatan. Saya nak bagi tahu kawan-kawan. Saya boleh cakap sebab saya letak jawatan. Saya bukan dipecat. Saya ada pilihan untuk terus. Gaji saya lebih kurang gaji menteri. Tapi sebab apa saudara? Sebab apa? Sebab saya pegang semangat Gerak 98. Saya pegang semangat reformasi 98. Saya pegang semangat dan sumpah deklarasi Perempatan Pau. Saya pegang pada sumpah keramat yang kita laungkan. Di mana pun saya berada saudara, kita tak akan belot kepada reformasi, kita akan lawan untuk mempertahankan reformasi habis-habis. Ini semangat. Tetapi apa yang kawan kita buat, ini buat, ini dia. Memberi kuasa. Memberi kuasa balik kepada kelompok-kelompok ini. Kalau ikut Ibn Khaldun, ini kelompok yang merosakkan tamadun, yang bekerja-kerja dengan kemewahan. 60 tahun UMNO sudah sampai ke tahap bekerja-kerja dengan kemewahan. Saudara tengok sendiri, berlawan sana, berlawan sini, kenduri besar sana, kenduri besar sini. Akhirnya yang timbalan Presiden PKR ni pun sama juga lah. Itu masalah. Tak boleh. Ini kata Ibn Khaldun, tanda yang menjatuhkan tamadun. Ibn Khaldun cakap, bukan saya. Ini tokoh sosiologis 800 tahun yang lalu, yang menjadi rujukan kepada Timur dan Barat. Dia bagi tahu inilah sebabnya, dan perkara itu sudah berlaku di Malaysia. Nampak bekerja-kerja dengan kemewahan dan korupsi itu, dan rakyat telah membuat keputusan untuk memperbetulkan, membuat koreksi, menukar mereka, menghumban mereka, hilangkan kuasa mereka. Tapi pengkhianatan yang berlaku baru-baru ini, yang dilakukan oleh Azmin dan Zuraida yang berpaksikan di Ampang ini, mereka memberi kuasa balik kepada kelompok-kelompok ini. Ini dosa paling besar yang kita tak boleh kompromi. Ini saya nak bagi kawan Ampang bagi tahu kepada kawan lain. Ini dia. Sebab itu kita lawan mereka bebesan. Saya bukan tak kenal Azmin. Saya bukan tak kenal Zuraida. Saya rapat dengan mereka. Mereka kawan saya. Tapi bila mereka khianat sehingga ke tahap ini, memberi ruang kepada kelompok-kelompok elit yang berkuasa, yang memunggah harta kita puluhan tahun, dan membiarkan apabila presiden mereka, Perdana Menteri mereka Najib Razak, tegang-tegang kes 1MDB, sebelum tu tegang-tegang dalam negara, luar negara, Wall Street Journal keluar, kalau saudara masih ingat, pada masa itu, daripada 2015, 2016, 2017, semua berita tu terpampang keluar. Mereka ini membiarkan, tak ada langsung conscience, kelompok-kelompok membiarkan ketua mereka terus menggompak dan merembat harta rakyat. Kita tak boleh maafkan saudara. Sebab apa? Sebab ini paksi reformasi. Ini yang kita perjuangkan. Kita pegang pada ayat Quran, kala yakuna dulatal bainal aghniya'i minkum, surah Al-Hajj. Jangan kamu biarkan harta itu berlegar-legar di kalangan orang-orang yang kaya, di kalangan kamu, yang berkuasa di kalangan kamu, yang berpengaruh di kalangan kamu. Ini yang mereka lakukan berpuluh tahun di bawah Barisan Nasional, di bawah UMNO. Ini yang kita jatuhkan, ini yang rakyat jatuhkan, ini yang diangkat balik oleh Azmin Ali dan Zuraida. Sebab itu no kompromi. No compromise. We will fight them all out. Kita akan pastikan mereka tumbang di Ampang, di Gombak ini. We'll take the responsibility. Gerak 98 ambil tanggungjawab itu. Cuma kalau di Gombak, kita bagi laluan kepada Panglima Besar. Ada Menteri Besar di situ, kita bagi laluan. Sebab ada Panglima Besar. Di Ampang, we take charge. Sebab apa? Sebab ini lubuk, ini pusat. Kalau di Kuala Lumpur, di wilayah Persekutuan, we will take charge di Bandar Tun Razak. Itu satu lubuk di Katel, satu lubuk lagi pengkhianatan. Walaupun bekas bos saya, sama kerja dengan saya, Institut Kerja Dasar, but no, there's no compromise. We have to be firm. Seperti yang saya sebut tadi, seperti yang kita ambil semangat daripada Kapten Azmah, the very basic rule in war, there is no compromise against traitor. No compromise. Baik itu wilayah Bandar Tun Razak. Ini hero dia pun ada, Saudara Zainuddin, Saudara Soleh, ini semua hero Bandar Tun Razak. Kita dah decide di bidang wilayah. Perak kita bagi dua. Perak ni dia panjang.
Dia besar. Perak Selatan, Perak Utara. Perak Selatan, kita dapat putusan Parlimen Tapah menjadi tumpuan kita. Sebab apa? Dalam Parlimen Tapah ada satu don namanya Don Cenderiang. Wakil rakyat dia siapa? Wakil rakyat dia menteri besar paling tak guna di Malaysia sekarang. Fazal Azamu tak apa namanya? Peja. Apa ni? Fiza Azumu. Dia Cenderiang dalam Parlimen Tapah. That's why we pick Tapah. Ini hero kita. Sebab tu timbalan saya sendiri akan take charge di Tapah dan bersama dengan saya di Perak Selatan. Perak Utara, Parit Bunta. Bukan masalah parlimen. Parlimen Mujahid. Mujahid okey. Orang kita, menteri kita. Tapi donnya. Don Kuala Kurau. Ini bapa pengkhianat PKR Perak. Bawah saya dulu. Kita angkat, tak sampai ketua muda pun. Biasa, kita kuasa. Maknanya daripada zero. Diangkat oleh PKR. Sampai jadi exco kerajaan negeri. Sekarang dia khianat. Dia jadi exco kerajaan negeri pada kerajaan yang baru. Ini, we will fight him. We will find, we will trace, we will find, and we will finish him off. Di Kuala Kurau. Di Parlimen. Ini kawasan-kawasan target kita sekarang. Negeri-negeri lain, tunggu. Kelantan, saya tahu dia ada. Kita umum nanti, Hari Raya Haji. InsyaAllah, Hari Raya Haji ketiga, kita di Kelantan. Lepas itu Terengganu. Lepas itu Pahang. Seminggu dua ni kita di Negeri Sembilan. Melaka dan Johor. We will pick at least one each state. Kita akan trace, kita akan cari. Sebab apa? We want to be a model. Kita mau engineer, we want to take charge. Kita mau beritahu, beri signal, this is how to fight. Kalau kelompok-kelompok yang traitor, yang khianat, we pick them. We'll pick them. Kita bukan setakat CP-CP, no. Kalau CP-CP, tumbanglah kita. Kalau CP-CP, tenggelamlah kapal kita. Tak boleh CP-CP. Sebab pengkhianatan ini, saudara, berjangkit. Pengkhianatan ini barah. Pengkhianatan ini menjala. Pengkhianatan ini akan merosakkan semua. Sebab itu, we have to fix now. Kita take charge. Gerak 98. Jadi ini komitmen saya dan rakan-rakan, saudara. Kita takkan berganjak. Saya pasal Dr. Mahathir ni saya tahu banyak nak tanya. Saya malas nak cakap. Dulu saya cakap orang tak percaya. Yang percaya Ustaz Zul dengan kawan. Sebab tu saya mula kat Perak. Saya tahu daripada Februari 2019. Februari 2019 saya dapat putusan, saya tahu. Dan saya minggir sikit. Sebab masa tu dah ada komplot. Kalau saudara masih ingat lagi, dalam jelajah saya dah sebut komplot antara Azmin, Hishamuddin Hussein On dan Mauzani. Hishamuddin, rumah dekat sini betul? Dekat dalam Ampang. Ini satu juga watak tahun 98. Kalau ada Perdana Menteri, kalau masa 98 Perdana Menteri itu diktator, ketua pemuda dia, ini Hishamuddin. Kita ketua pemuda kita ingat, habis kita lunyai kan. Sebab apa? Dengan semangat kita. Kita tak ada apa. Sekarang ni boleh tahan juga lah. Saya tengok ada pemuda-pemuda yang paling korok pun ahli majlis lah. Zaman kita tak ada. Our batch is only how many lockups we went to. We have no other badges. But we fight them. Pemuda pada masa itu Hishamuddin tak boleh bangkit. Tak boleh bangun. Sampai Mahathir kena buat puteri pula. Dah puteri ganti pemuda. Itu yang lebih nampak ketua puteri macam pemuda. Masa tu. Jadi fight them. Kita lawan mereka. Azmin ini menang federal. Dia berkomplot dengan orang ini. Dia komplot dengan Hishamuddin. Saya tahu. Saya dah warn dia sebelum itu. You don't ever go back. Saya tahu. Saya kenal Azmin. Rakan saya. Saya susah politik, dia susah sulit. Dia dengan Hishamuddin, dengan Mauzani baik dulu. Dia minta saya tolong Selangor. Saya kata okey. Walaupun sebelum tu memang saya marah dengan dia. Saya keluar parti kerana dia.
Marah dengan dia. Kenapa? Cita-cita dia. Yang tak apalah ada cita-cita. Nak jadi Perdana Menteri ke, nak jadi apa pun tak apa. Tapi jangan kemaruk. Tak ada adab. Hilang nilai. Pada tahun 2007, 2008 itu pemilihan parti. Yang pertama selepas pencantuman antara Parti Keadilan Nasional dengan Parti Rakyat Malaysia. Pertama kali kita pilih pimpinan baru yang merangkul sekali teman-teman dalam Parti Rakyat. Timbalan Presiden pada masa itu Dr. Syed Hussein Ali. Presiden PRM buat pertama kalinya bertanding bersama kita dalam Parti Keadilan Rakyat. Azmin lawan Dr. Syed Hussein. Ini orang tua, kita muda masa itu. We are juniors. We fight the seniors. Why? Sebab apa? Sebab you kemaruk. Very ambitious. Nak kena kuasa. Sebab itu saya tinggal. Hari dia buat keputusan itu, hari Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pematang pauh pada masa itu sebenarnya tidak mencalonkan siapa untuk timbalan presiden, mengosongkan nama untuk timbalan presiden. Pada hari itu saya tinggalkan Parti Keadilan. Itu sebabnya. Sebab I cannot tolerate. Nampak? Kita tak boleh kemaruk kuasa. Ini Nazim minta saya tolong. Lepas itu, dah lama lepas itu saya minta saya tolong di Selangor, saya tolong. Tapi dengan syarat, saya kata, jangan balik dengan kelompok elit. Jangan bersama Hishamuddin. Ini bukan soal personal Hishamuddin. Ini soal prinsip. Ini soal falsafah perjuangan kita. Seperti yang saya sebut tadi. We fight the elites. Masalah yang berlaku dalam umat Islam, umat dunia yang Islam dan bukan Islam, yang melarat sekarang ni. Dan kita orang Islam, kalau kita faham betul-betul hadis Rasulullah SAW itu jelas menyebut fitnah, dugaan, cabaran bagi umatku adalah harta. Dan ayat Al-Quran yang saya sebutkan tadi, kala yakuna dulatal bainal aghnai minkum, ini kita pegang dan ini berlaku, saudara. Kita nampak depan mata kita macam mana elit korup kita, macam mana kelompok-kelompok elit ambil harta kita, dengan Najibnya sebelum ini. Sekarang ni Mahathirnya pula, bukan saya cakap, Najib cakap kan, 2-3 hari lepas Najib jawab Mahathir. Mahathir kata anak dia sapu bilik, Najib jawab anak engkau sapu lagi banyak. Dia keluarkan semua. Tegang. Apa yang tegang? Tegang budaya, berkejar-kejar dengan kemewahan dan merosakkan ini. Sebab tu we cannot compromise. Saya bagi tahu Azmin, saya bagi tahu dia bila jadi menteri dia berkomplot. Saya tahu lebih awal. Sebab itu Disember 2019 saya dah secara terbuka. Oktober 2019 sebelum tu, apabila ada Kongres Maruah Melayu, itu langkah pertama Sheraton. Sheraton itu kemudian. Tetapi sebenarnya langkah pertama untuk merosakkan reformasi, untuk menjatuhkan kerajaan reformasi, untuk sabotaj Anwar Ibrahim, untuk sabotaj tokoh reformasi, untuk pastikan reformasi itu hancur, berlaku dengan Kongres Maruah Melayu. Masa tu saya dah round dah. Kawan-kawan Perak saya yang terima saya balik pada Indonesia masa tu, Januari, saya start round, mula di Cindriang, di kawasan ni. Saya bagi tahu, ini komplotnya. Untuk apa? Untuk rosakkan kerajaan reformasi, Kongres Maruah Melayu. Kita cakap pada masa itu, tak percaya. Sekarang Hamzah Zainuddin, penganjur Kongres Maruah Melayu, dia dah bergaduh dengan Mahathir, dia dah masuk Bersatu Muhyiddin, dia berentap dengan Bersatu Mahathir, dia buat PC, dia bagi tahu memang Dr. Mahathir suruh saya buat Kongres Maruah Melayu untuk rosakkan DAP, rosakkan PH, rosakkan kekuatan PH itu dengan menggunakan bangsa Melayu. Apa lagi yang kita mau? Nak tunggu apa lagi? Dulu kita cakap tak percaya. Sekarang orang dia cakap, penganjur itu cakap. Ini komplot yang mereka lakukan. Sebab apa? Sebab mereka tidak mau berlaku reform. Mereka sama je, saudara. Baik yang Bersatu A ke, Bersatu B ke, sebelah sana ke sebelah sini, kelompok mereka ini, mereka anti reform. Itu yang sama bagi mereka. Sebab itu susah Anwar ni nak jadi Perdana Menteri, because Anwar bawa reform. Mereka anti reform.
Mereka akan berpakat, berkomplot, lupakan perseteruan antara mereka, di kalangan mereka, berkomplot dengan kelompok-kelompok kita untuk akhirnya memastikan apa? Memastikan reform itu gagal dan tidak berjaya. Ini kita kena faham betul-betul, saudara. Sebab itu we have to be very serious. Kita kena pegang betul-betul semangat gerak 98. Semangat 98. Semangat gerakan reformasi yang dimulakan pada tahun 98. Kita kena pegang betul-betul. Kita kena genggam betul-betul. Kita kena gigit betul-betul, saudara. Kalau tidak, kita takkan boleh pernah berjaya. Sebab apa? Sebab saya sebutkan tadi. They are combining all forces. Mereka merangkul semua kekuatan yang ada pada mereka untuk merosakkan proses reformasi. Reformasi bukan soal Anwar, saudara. Ini juga kita kena faham kan? Ada orang kata tak habis-habis. Kan? Kita nak angkat Anwar. Ini bukan soal Anwar. Ini soal tuntutan. Tuntutan perubahan. Untuk memastikan bahawa kita tak jatuh terjerumus kepada kehancuran tamadun. Perlu ada perubahan. Perlu ada reform. Indonesia tak ada Anwar Ibrahim, tapi reformasi berlaku. Korea Selatan tak ada Anwar Ibrahim, tapi reform berlaku. Malah reformasi mereka berjaya. Korea Selatan, saudara, sudah boleh bandingkan. Ramai yang pergi Korea, saya tahu. Kan, tengok cerita apa, drama apa Korea, kan, Korea pop apa pop ni. Kan. Boleh tengok, you can see the difference. Padahal tahun 70-an sama aja Korea dengan Malaysia. Apa bezanya? Reformasi. Apa bezanya? Mereka tegas dengan hukuman. Apa bezanya? Presiden mereka curi, presiden mereka rasuah, tangkap masuk dalam penjara. Kita Perdana Menteri curi sampai sekarang tak masuk. Korea Selatan 2 presiden, bukan 1, 2. 1 perempuan, 1 lelaki masuk penjara. Sebab itu mereka bangkit. Sebab itu mereka maju. Sebab itu mereka berjaya lakukan reform. Itu, dan sebab itu mereka meninggalkan kita jauh. Ini bezanya. Indonesia lagi jauh daripada belakang kita. Tetapi tengok reform mereka. Dan reformasi Indonesia itu bermula sama dengan reformasi Malaysia. 98 tumbang Soeharto di Indonesia. 98 bermula reformasi di Malaysia. Sekarang tengok apa berlaku di Indonesia. Bagaimana bezanya Indonesia. Bagaimana hormatnya orang pada Indonesia. Bagaimana tegasnya mereka dengan hukuman. Sudah lebih 30 orang menteri, gubernur, pemimpin tertinggi di Indonesia yang masuk penjara kerana rasuah. Itu bezanya. Malaysia seorang pun tak masuk. Dan kita jangan main-main. Kalau kita tak serius, kita boleh menjadi negara pertama dalam dunia yang boleh tumbangkan perasuah, tetapi tak boleh memenjarakan perasuah. Dan lebih parah, bukan sekadar perasuah tu tak dipenjarakan, perasuah tu hidup balik dan boleh naik balik, pula berkuasa, silap-silap jadi Perdana Menteri pula lagi. Ya. Nauzubillah min zalik. Tapi ini boleh berlaku di depan mata kita sekarang. Ya. Kita gagal, saudara. Indonesia berjaya, Korea Selatan berjaya. Ini bukan soal Anwar. Ini soal reform. Mereka benci Anwar bukan kerana Anwar. Mereka benci Anwar kerana apa? Kerana reform. Kerana reform itu boleh merubah hidup mereka. Reform itu boleh merubah sistem negara. Reform itu boleh memastikan mereka yang rasuah, yang korup ini tidak boleh hidup lagi seperti mana sebelum ini. Ini perjuangan kita. Ini yang kita kena ingatkan. Ini yang ditegakkan, yang dipacakkan pada tahun 98. Sebab itu, saudara, ini yang kita tampilkan. Gerak 98 mau bersama dengan saudara. Semuanya yang reform. Kita tak kira. Kerana semangat gerak 98 tu bukan kira parti. Bukan sekadar PKR sahaja. Bukan sekadar DAP, PAS dan lain-lain pun. Semuanya kita garapkan, kita rangkul semuanya. Kita tolak tetapi percaturan, kepentingan sendiri kita garap bersama. Satu semangat, satu tujuan untuk apa? Untuk memastikan bahawa kita
benar-benar serius untuk melakukan reformasi. Dan kita sebagai Gerak 98 di Selangor ini, saya mengambil tanggungjawab untuk mengetuai Gerak Selangor 98, Gerak 98 Selangor ini, untuk kita bertapak di Ampang. Ini lubuk mereka paling kuat. Sebelum sampai sini pun saya siau-siau lah juga sikit. Kerana dua menteri hebat, satu menteri kanan, satu menteri kiri, satu perempuan, satu lelaki. Sampai Ampang, lubuk kuat. Tetapi alang, adat pendekar, kita berlawan, kita berpencak di tempat lawan. Kita mencabar di lubuk mereka. Kita ambil tanggungjawab di tempat yang paling sukar. Kita tak mau pilih kawasan selamat. Kita bukan pilih kawasan senang. Kita bukan pilih kawasan popular. Kita bukan pilih kawasan yang mudah. Kita pilih kawasan paling sukar. Kita pilih kawasan paling kuat mereka. Kerana apa? Kerana kita Gerak 98. Kerana kita pegang panji-panji semangat pejuang-pejuang 98. Kerana kita menghayati, menghormati dan benar-benar jujur dengan semangat yang dipacakkan oleh Ustaz Fadeno Wan Azizah, yang bermula dengan pemecatan dan pemenjaraan sosok yang bernama Anwar Ibrahim. Sosok ini, semangatnya, cita-citanya, dia tidak sempurna. Saya pernah berbeza dengan dia. Ada juga yang saya masih berbeza. Tetapi dari segi reform, dari segi semangatnya untuk melakukan reform dalam negara, dan dari segi bagaimana kelompok-kelompok elit dan korup ini bersama untuk memadamkan dan menggagalkan usaha beliau. Saya dan rakan-rakan merasa bertanggungjawab untuk bersama-sama dengan beliau, bersama-sama dengan parti beliau, bersama-sama dengan pakatan parti beliau, bersama dengan seluruh rakyat yang pro reform, untuk kita melakukan reform. Dan reform itu di Selangor kita mulakan di Parlimen Ampang, di DUN Bukit Antarabangsa. Reformasi! 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 Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita banyak punchline ini. Punchline dan tulisan banyak. Contohnya satu, menteri kanan, menteri kiri, satu perempuan, satu lelaki. Sana makan, sini makan rasuk sampai mati. Cuma satu, saya nak ingatkan diri saya, sahabat-sahabat saudara saya, rekan-rekan, mutakhir kini sama ada anda, tuan-tuan, peka atau tidak. Sekarang dewasa ini, adat dan adab sopan dan santun masih terhormat dan semakin terhapus. Betul? Adat dan adab kita kena jaga. Kita Melayu adab cukup tinggi, adab cukup tinggi sopan santun. Peliharalah adat dan adab sopan santun. Kalau tidak, Melayu hanya tinggal Melayu sahaja. Akhirnya anak-anak kita Melayu akan Melayu. Ini penting. Akhir sekali satu saja saya nak pesan. Terima kasih kepada tuan-tuan, dan kita minta ni barisan pimpinan Gerak yang depan dan tuan-tuan sama-sama beri tepukan gemuruh untuk tuan kita ini. Terima kasih. Dan sekali lagi ucapan terima kasih kepada tuan-tuan rumah. Saya Ila dan menyediakan kemudahan yang begini. Hebat, alhamdulillah. Datuk Muhammad Izzah, dia punya ceramah masih seperti dulu lagi. Walaupun orang kata peningkatan umur tu dah beranjak, tapi kematangan dia punya muda tu ada lagi. Tapi jangan ingat golek tu. Jadi satu saja. Banyak ni orang kata orang sini-sini, saya cuma nak ingatkanlah. Orang tua jangan bertongkat.
rimba jauh. Kalau kita sudah sepakat, rimau di hutan dapat ikan. Jadi, aku kata last but not least, terima kasih Daud Jadi, panjang umur, jumpa lagi. Jagalah budi, jaga berhenti, dunia akhirat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, foto. Kita nak bergambar. Yang lagi tu sini nanti kalau yang ramai je dapat bisa dari. Ada nak kita ada Ambil yang ramai dulu, ambil yang ramai. jawatan kuasa.